نزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. Assalamualaikum good people, welcome back to Ashraf channel. Alright, so untuk hari ni kita nak bercerita kita seram. Biasa benda ni kita cut, tapi nak natural punya pasal kita go on je. Alright, so untuk hari ni kita nak cerita pasal shift malam kan. Benda ni Acap dah baca Acap dah ceritakan dengan korang masa dekat first part dulu, tak silap Acap kan, a few months ago. And orang minta lagi, Acap kalau boleh nak naik shift 2. So kita buat untuk kali ni. Kalau korang suka, mungkin benda ni akan dilanjutkan. Alright, so tak nak bebel panjang, kita nak cerita dengan korang sekejap lagi. Jangan lupa tekan like, subscribe, juga hit bell notification guys. Kita layan intro macam biasa. And let's go, kita cakap bersama. Roll it. Okay guys, kita tak nak cerita panjang sebenarnya. Biasa kita introduction panjang-panjang. So sebabkan minggu ni tak ada orang nak bagi hadiah, so kita teruskan je terus. Alright. So untuk cerita yang pertama ni dihantar oleh seorang pekerja hotel. Dia ni housekeeping kot, lebih kurang lah. Tapi dia ni bukan bekerja dekat mana-mana hotel. Dia ni apartment macam Airbnb orang panggil Airbnb, yang lepas customer check out, dia kena datang untuk bersihkan dan sebagainya lah. Alright, ada satu kes yang rare ni berlaku pada dia. Alright, so basically nama dia nak dirahsiakan. Tak faham juga kadang-kadang, atau cerita tapi minta nama rahsia. Tak suka hati dia lah. Okay, alright. So dia ni nak dikenali nama dia sebagai Imah lah Imah, alright. So Kak Imah ni, dia ni memang dah biasa dah dealing dengan satu homestay ni. And setiap kali bila customer check in check out, memang dia yang akan uruskan lah. And kebanyakannya dia bekerja berseorang diri. Sebab dia kata kebanyakan pembantu-pembantu dia yang mana tolong dia, kebanyakannya dah berhenti lah. Diorang macam kerja dah 3 bulan, lepas tu stop, 2 bulan stop. So biasanya dia memang stay lama dengan seorang owner homestay ni lah, Cik Faizal nama dia. Sebab Cik Faizal ni dia kata baik orang ni apa semua kan. Dia ceritalah sikit apa semua. Satu hari ni dia dapat satu panggilan yang agak rare. Alright. Sebelum tu Acap lupa nak beritahu korang, pekerjaan Cik Ina ni biasanya, Cik Ina pula, siapa Ina pula? Imah. Cik Imah ni dia kata dia akan bekerja biasanya pukul 12 tengah malam, tengah hari. Apa yang nak jadi aku? Cik Imah. Okay Cik Imah, sorry Cik Imah Kita start sekali lagi Cik Imah. Cik Imah ni dia kata dia bekerja biasanya pada pukul 12.30 tengah hari. Lepas orang dah check out pukul 12 tu, setengah jam lepas tu dia datang and dia akan bersih-bersihkan lah. Sama lah beberapa unit Cik Faizal yang berada dekat kondominium tu, dia akan uruskan kondominium ke apartment lebih kurang lah. Tapi benda-benda macam tu lah. Alright, ada satu hari ni guys, dia dapat satu panggilan yang agak rare. And benda ni berlaku pada hari Jumaat, dia kata waktu tu, di mana dia dapat satu panggilan pukul 5.30 petang. Macam tu lah, daripada Cik Faizal. And then dia macam pelik lah, kenapa Cik Faizal call kan, ada komplain ke apa. Sebab waktu 5.30 petang ni biasanya waktu customer dah masuk, customer dah lepak, dah rehat kan. Sebab 12.30 dia dah settlekan rumah, and 5.30 ni dah masuk lah. So Cik Faizal ni dapat call. So Cik Faizal dapat call, Cik Imah ni dapat call. Cik Faizal ni call dia, Cik Imah, ya Cik Faizal, kenapa? Imah boleh tolong saya tak? Kenapa tu dekat tingkat 13 tu kan ada satu apartment saya tu. Boleh minta tolong tak bersihkan? Customer ni nak check in dalam pukul 8 lah, tak silap saya. Kat situ kan ada orang tengah stay ke Cik Faizal? Tapi dia dah keluar dah pukul 5.30 petang tadi. So itu je unit yang ada. Lagipun sekarang kan cuti sekolah. So dia nak masuk pukul 8. Dia kata boleh nak masuk pukul 8, tapi besok dia keluar samalah. Dia tetap keluar pukul 12 tengah hari lah. Boleh? Boleh kot, dia kata macam tu lah. Awak jangan kod-kod Imah, ini serius ni. Tak apalah, nanti saya bayarlah lebih sikit, awak kerja malam ni kan. Kalau bayar lebih boleh. Dia macam tu lah. So dia pun macam
bersetujulah dengan apa yang Cik Faizal request. So dalam pukul around 7 suku, 7.30 tu, dia dah sampai dekat unit Cik Faizal tu lah waktu tu. Sampai je dia dekat kawasan tu guys, dia bawa lah pekakas dia semua kan. Biasa orang yang kerja housekeeping ni kan, dia ada benda yang dia orang kena buat. Dia tolak barang-barang dia, and then dia masuk ke rumah tersebut. Ini bukan kali pertama guys dia masuk ke rumah tu. Rumah tu dah banyak kali dah dia masuk, and tak ada apa-apa yang seram pun berlaku menurut Imah lah. Alright, masa maghrib yang dia masuk tu, dia kata dia masuk-masuk je, dia letak barang dan apa semua, dia mulakan dia punya kerja untuk mengemas ni di bahagian bilik air. Dia tengoklah bilik air apa benda yang kena top up, shampoo ke apa ke, sebab sebelum ni kan ada owner yang dah masuk kan. So adalah benda yang dah habis kan. So dia top up, and then dia kata waktu dia tengah top up tu, dia terdengar bunyi azan maghrib berkumandang. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Macam-macam, Allah ada azan, Allahu Akbar. So dia pun macam nak bergerak lah daripada satu kawasan ke satu kawasan kan. Waktu tu di dalam toilet guys. Menurut dia waktu tu, ketika dia nak berjalan ke arah pintu toilet, tiba-tiba pintu toilet tu terbuka perlahan-lahan guys. Pintu toilet tu macam tertutup sikit lah sebab dia masuk tadi kan. So bila dia nak gerak ke arah depan tu, pintu tu macam dah terbuka sikit. So Cik Imah ni macam, okay fine, angin lah kot kan. So dia pun keluar daripada kawasan toilet tu, and dia pergi ke arah bilik master bedroom yang ada dekat dalam rumah tu. So dia pun masuk dalam tu, and then dia tengok keadaan sekeliling. Tergabur jugalah kan. Biasalah, inilah benda paling mencabar, nak kena betulkan cadar tu apa semua kan. So waktu tu guys, dia berseorangan dekat dalam rumah tu. Dia pun betulkan cadar. Dia betulkan cadar, and then waktu dia tengah betulkan cadar tu, menurut dia, dia kata dia terasa seperti ada satu tenaga yang macam main tarik-tarik dengan dia. Kau faham tak benda tu? Dia tarik cadar tu ke sini, lepas tu dia dah settle, lepas tu benda tu macam sap ke sana balik. So dia macam, kenapa ni aku lipat tak betul ke? Tapi dia pergi belah sana, dia kata betul. Dia tak nampak apa-apa yang pelik lah. So dia macam, okay, kenapa ni? Apa lagi ni? So dia pun bangun daripada tempat dia duduk tu, and then dia teruskan dia punya kerja untuk mengemas tu ke bahagian bilik single bedroom satu lagi tu. So waktu dia pergi sana guys, dia kata bilik tu nampak macam tak berusik. Tak berusik lah. Maknanya mungkin sebelum ni customer tu tak pakai bilik itu ke, tak tahulah kan. And dia pun macam, okay lah, bilik ni tak usik, aku tak kemas lah. Dia pun tutup bilik tu. Dia tutup bilik tu, and then dia pun keluar daripada kawasan tu and mengemas ruang tamu guys. Masa dia tengah mengemas ruang tamu tu, menurut dia, dia terdengar bunyi ketukan pintu sebanyak 2 kali. Dia dengar 2 kali, and dia seorang je kat situ. Kau bayangkan dalam situasi tu, dah lah seorang-seorang tengah kemas kan, and dia bunyi macam tu. So dia macam, okay, apa benda tu? Tapi dia buat tak tahu je lah. Dia kemas di waktu tu. Dia kemas sampailah satu ketika ni guys, dia terdengar bunyi orang berlari dekat dalam apartment tu. Macam tu. So dia pun macam waktu tu dia kata dia dah rasa takut dah. Tapi dia macam lantak lah kan, tak ada apa pun, rumah ni aku dah pernah kemas lah. Tapi bila dia dengar bunyi orang berlari tu, dia pun macam tersentak lah guys. And bila dia tersentak tu, dia berhenti buat kerja. Dia berhenti buat kerja, and dia duduk kat situ. Dia duduk kat situ, and then dia tengok keliling. Tak ada apa, dia kata. And then dia bangun balik and menuju ke arah dapur guys. Bila dia tengah kemas-kemas kat dapur waktu tu, dia terdengar lagi ada bunyi orang berlari kat belakang dia. Macam tu. Waktu tu pun dia toleh lah. Waktu tu dia toleh, and then dia tengok, tak ada orang pun kan. Memang dia sorang kat dalam tu. Dan waktu tu hati dia rasa terdetik. Dia nak masuk balik dalam bilik untuk tengoklah situation ke apa kan. Dan waktu dia berjalan guys menuju ke arah bilik tu, dia rasa macam ada benda yang tengah ikut dia macam tu waktu tu. Tapi dia macam mengabaikan. Dia macam banyak husnuzon lah. Sampai je dekat bilik tu tadi guys, dia buka bilik tu, master bedroom lah. Dia buka master bedroom tu, dia terperanjat guys. Sebab dekat atas katil master bedroom tu, semua dah ada macam hampir keseluruhan katil tu lah, ada bekas tapak kaki budak kecil. Budak kecil, kalau kau pijak atas tu kan,
Nampak benda tu. Uish, waktu tu dia dah macam berpeluh lah. Jam lah member kan. Dah lah sorang-sorang. Mana datang pula bekas kaki budak kecil ni. And then dia terus pergi ke arah belah single bedroom tu. And masa dia masuk single bedroom tu guys, bersepah gila barang kat dalam tu. Dan sekali lagi dia nampak atas katil tu banyak gila footprint budak-budak punya kaki lah kan. Macam alah, kau pijak benda tu kan, kau nampak kaki kau kat situ kan. Waktu tu dia macam dia jam gila. Dia tinggalkan barang-barang dia, dia lari lah keluar. Waktu dia lari keluar tu guys, pintu dekat dalam apartment tu ada 3, termasuk pintu toilet. Semuanya macam ni. Dia macam ada orang main. Pintu tu berat tau. Kalau angin memang tak logik lah. Waktu tu dia kata memang dia tak fikir banyak. And then dia lari sampai dekat area pintu rumah depan tu. Dia terus tutup pintu tu, dia kunci. Dia terus call Cik Faizal. And waktu tu guys, dia kata memang keadaan dia dah lemah, kaki dia lembik gila sebab barang dia kat dalam. Dia call Cik Faizal, dia kata dia tak boleh nak buat sebab dia kena kacau dengan hantu apa semua. Cik Faizal ni gelak dengan dia. Awak bukan baru tahun pertama buat benda ni, dia kata kan. Ini bukan tahun pertama awak buat benda ni. Dah awak yang merepek, settlekan sekejap lagi, customer nak masuk apa semua. So waktu tu dia ambil jalan mudah lah. Dia masuk balik dalam rumah tu guys. Dia angkat barang dia, dia balik. Dan itulah hari terakhir dia berkhidmat untuk Encik Faizal. So itulah dia kongsian cerita daripada Kak Imah kepada kita guys. Awal punya hantu, tak pasal-pasal member hilang kerja. Tapi kalau aku pun, aku rela dibuang kerja lah. And aku tak tahulah apa ending dia kan. Customer tu masuk rumah bersepah ke apa ke, orang-orang alam lah. Tapi pandai lah Cik Faizal tu fikir. So itulah cerita dia. Wah, power betul lah. Apa jenis buat tu? Nantilah. Apa tu? Wah, banyak power. Super power. Ini super power tongkat Ali dan minuman coklat tongkat Ali. Ini super power Kacik Fatimah dan minuman coklat Kacik Fatimah. Dan ini super power kopi O, teh tarik dan bijiran O. Ini super power memberi anda tenaga. Aku mau juga. Cerita yang kedua aku nak cerita ni guys adalah cerita aku sendiri, yang aku sendiri lalui baru-baru ni. Seriously, aku tak main-main. Waktu tu aku berjalan daripada sini sampai sana. Tahu-tahu aku dah sampai situ. Seram tak? Alright, okay, untuk cerita yang kedua ni guys, dia cerita tentang seorang dia bekerja F&B kan. Tak ada kaitan sangat pun lah dengan kawasan tu, tapi dia selalu balik kerja malam. Mamak ni nama dia apa, nama lelaki biasanya? Azrul. Boleh lah Azrul. Nama dia Azrul. Azrul ni dia pun sama juga nak merahsiakan identiti dia lah. Alright, so si Azrul ni dia bekerja di sebuah syarikat F&B. And dia ni selalu balik dalam orang pukul 10-11 malam lah, lebih kurang macam tu. Ada satu kejadian ni Cak, aku nak cerita dengan kau. Aku ingat sampai hari ni. Aku balik dekat apartmen aku tu waktu tu. Susah nak cerita, tapi aku cerita juga. Dia kata cerita kat aku lah, dia tulis situ. Alright, okay. Satu hari ni guys, menurut Azrul, dia pulang macam biasa daripada tempat kerja dia sehingga ke apartmen dia lah, yang mengambil lebih kurang 20 minit macam tu. And dia ni bekerja di sebuah macam aku cakap tadi lah, di bahagian Johor Bahru sana. So dia pun menetap dekat apartmen yang ada kat situ. And dia kata ada satu kejadian ni guys, di mana membuatkan dia rasa takut sebenarnya nak balik malam tu. Alright, okay, layer dekat rumah dia tu, dia kata dia adalah parking yang bertingkat. So rumah dia ni ada lebih kurang 23 tingkat dan dia ni tinggal dekat tingkat 19. Alright, so dia ada 4 layer. Rumah dia ni ada 4 layer parking. So ada 1, 2, 3, 3A. So 3 ni parking lah. 3 ni parking, 4 ni parking. Sampai je dia kata dekat bawah waktu tu, malam tu gelap Cap. Malam tu gelap, sunyi. Pukul 10 ke 11 biasa apartmen ni yang tak bercampur orang ni dah tak bising lah. Ni bukan budak flat. Yang budak flat biasa waktu tu meriah kan. Ini tak ramai. Aku bukan orang yang percaya dengan hantu sangat, tapi aku tahu yang hantu tu ada. Satu hari tu Cap, masa aku balik pada kerja waktu tu, aku naikkanlah kereta aku tu, jalan dekat area parking
spot tu, parking bay tu. And bila nak naik tu biasalah kena scan season card apa semua kan. Masa aku naik first layer cap, keadaan tu tak ada benda yang pelik. Cuma macam aku cakap tadi lah, apa yang menakutkan waktu tu adalah keadaan tu sangat-sangat sunyi. Tapi aku tak fikir banyak lah, sebab itu jalan aku hari-hari. Apa lagi nak takut kan. And bila aku dalam keadaan yang macam ngantuk, penat bekerja, yang aku fikir dalam kepala otak aku hanya katil dan juga tilam. Mereka kata waktu tu first bay okay, second bay okay, sampai third bay, waktu tu cap, aku rasa macam something tau. Aku rasa macam, tak tahu kenapa, tiba-tiba aku rasa macam bulu rumah aku mengemang. Badan aku macam sejuk. Macam tu lah. Tapi macam aku cakap tadi, aku bukan seorang pemikir tega dalam benda-benda hantu ni kan, spiritual ni. Aku mengabaikan je, aku persetankan je benda-benda tu semua. Aku pun naik ke level yang ketiga. Waktu aku naik level ketiga cap, kan parking kan bertingkat kan, dia akan masuk macam ni kan. Sampai aku level ketiga cap, di sebalik aku rasa-rasa apa tu semua, aku terperanjat cap. Sebab masa kat tempat yang aku naik sikit tu, daripada tempat parking tu, depan tu ada sebuah kereta tu cap, kereta Avanza waktu tu kat situ. And then bukan kereta tu yang menakutkan, tapi dekat sebelah kereta tu cap, aku ternampak ada seorang budak kecil cap. Dia berpakaian warna putih, tapi dia berpakai macam ada satu lagi layer tu warna merah, dan macam skirt lah kat bawah tu. Aku naik, dia pandang je kereta aku waktu tu. Itu yang aku ingat macam. And aku boleh bayangkan lagi macam mana muka budak kecil tu. Dia pandang je kereta aku. Dan waktu aku dah ke arah belah kiri sikit, aku slow down dekat kereta aku. Aku tengok lah kat side mirror aku tu kan, belah kanan tu. Aku tengok budak tu masih lagi ada kat situ, dan dia macam seolah-olah perhatikan semua kereta yang naik dekat atas tu. Alright. So aku pun berhentikan kereta disebabkan ada parking apa semua. Aku parking lebih kurang dalam 7 ke 8 kereta lepas kereta yang aku nampak Avanza tu lah. Sebab waktu tu cap, aku just macam husnuzon yang dia tu adalah anak kepada owner kereta tu. Sebab aku tak nampak dalam kereta tu ada orang ke tidak, tak ada, aku tak tahu. Sampai aku dekat parking tu, aku pun turun. Aku pun berjalan menuju ke bahagian lift. Dan waktu aku berjalan ke arah bahagian lift tu cap, aku terdengar ada bunyi budak berlari belakang aku. Aku macam tak ada orang pula. So aku pun tekan lift, dan aku pun tunggu lift tu sampai dekat kawasan aku lah. So lift tu akan sampai kat 3 lah. So aku tengok lift tu daripada tingkat 15. So dia drop lah 14, 13, 12, 11, 4, 3. Ting! Pintu tu pun terbuka guys. Dan bila pintu tu buka, aku pun jalan lah nak masuk ke dalam lift. Dan waktu aku berjalan ke arah lift, tiba-tiba aku macam, wuih, macam mana budak ni ada kat sini? Budak kecil tadi tu cap, ada dalam lift tu cap. Yang aku nampak kat depan tu, aku nampak dia, lift tu buka, budak tu ada kat situ, terperanjat beruk lah aku waktu tu. And budak tu selamba badak dia je, dia keluar, dia jalan. Aku macam, mana datang pula budak ni kan? Okey lah, fine lah. Aku malas lah nak pergi. Aku pun masuk ke dalam lift. Aku tekan tingkat 19. Lift tu pun naik. Naik. Sampailah ke tingkat 19 guys. Pintu terbuka. Aku pun keluar nak menuju ke rumah aku. Yang malang je waktu tu cap, rumah aku paling ujung cap, jauh kan, nak berjalan daripada tempat lift tu. Tapi tak apalah, dah biasa. Waktu aku berjalan daripada lift nak ke rumah aku, aku masih lagi terdengar ada bunyi tapak kaki lain yang mengekori aku daripada belakang. Clear cap, clear. So aku macam toleh. Tapi aku sure lah dekat belakang tu tak ada apa-apa kan. And aku berjalan sampai ke arah rumah aku. Aku pun masukkan kunci ke dalam lubang kunci tu. Aku buka pintu rumah aku cap. And waktu aku tengah buka pintu rumah aku tu, aku terasa diri aku tu waktu tu sedang diperhatikan. Kau boleh ada sense kan bila kau kena usang orang kan. And bila aku rasa macam tu, aku rasa macam seram pun ya jugalah kan. Aku pun cepat-cepat keluarkan kunci, buka kunci pintu rumah aku. And waktu tu cap, aku tertoleh ke arah belah kiri aku. Dekat situ cap, aku nampak ujung sekali tu ada seorang budak kecil
baju putih, blouse merah, tengah berdiri pandang aku. Dia tunjuk macam ni. Aku nampak cap, clear, ini real. Dia tunjuk kat aku. Aku macam, apa hal Kenapa Aku pun tengoklah belah kanan aku. And bila aku tengok belah kanan aku tu cap, dekat ujung tu ada satu batang bendera tau. Dekat batang bendera tu ada tersangkut kain warna merah. And aku pun pergi tengok kat bawah tu. Baru aku perasan cap, kat bawah tu ada mayat budak kecil cap. Ada mayat budak kecil. Aku tak tahu budak ni jatuh bila cap. Aku tak tahu bila benda ni jadi. Tapi itu yang aku nampak cap. Waktu tu kaki aku lembik cap. Aku tak tahu nak buat apa. Aku terduduk, dah berlumuran darah dah budak tu kat bawah tu. Waktu tu aku call management, aku call polis. And waktu tu semua orang pergi ke arah tu. And Bila semua orang dah kecoh apa tu semua, budak tu, aku tak tahulah macam mana nak cakap, tapi aku boleh ternampak dia dekat dalam kalangan yang ramai-ramai tu tau. Tapi bila dah jadi keadaan macam tu, aku dah jadi macam lost kan. Aku tak sure adakah itu bayangan aku ataupun apa yang dia nak sampaikan, aku tak tahu. And menurut apa yang polis siasat, lepas 2-3 hari aku dapat tahu yang budak tu jatuh sendirilah. Budak tu berusia 6 tahun. Dan kemalangan ni aku tak tahu masuk surat khabar ke tak. Akulah acap-acap, aku tak tahu masuk ni surat khabar ke tak. And polis ada bagi tahu dekat mamat ni, dia kata budak ni memang dia lasak sikit. Dia suka berlari-lari apa semua. And dia duduk dekat tingkat 20 atas aku. Waktu tu mak dia pun tak sedar yang dia ni dah berlari-lari. And ada juga yang cakap yang budak ni dah hampir seminggu dah macam kena ikut dengan something. Dia suka bercakap seorang, dia suka berjalan-jalan seorang. And macam itulah. Itulah kisah yang diceritakan kepada aku. Merinding kan, yang last-last tu kan. Wah, aku pun terperanjat man. Dia tak tulis lah, acap tak sure budak tu jatuh daripada tingkat 20 ke, and baju dia tersekat dekat tepi batang tiang tu ke, ataupun dia memang jatuh daripada tingkat 19 ke, tak tahu, Allah alam. Segamat. Aku just nak tahu satu je lah, mamat yang cerita kat aku ni dia stay lagi situ lah. Kalau aku tak boleh trauma. Sebab dia kata masa dia nampak budak tu, kepala dia dah pecah dah. Jatuh 19 sampai ke tingkat 4. Sebab atas tu bumbung parking. Dan tak ada orang sedar pun sampai malam tu. Aku rasa dia baru jatuh tu. So itulah guys, cerita yang kita nak kongsikan kepada korang. So kepada mungkin 2 kali mungkin, kepada mungkin parents kan yang duduk apartment, flat dan sebagainya, please lah please pantau anak-anak tu. Yelah, orang kata Malang ni tak berbau. Kalau dah sampai ajar kita tak boleh buat apa. Tapi kalau boleh bendung, kita boleh jaga, kita elakkanlah kemalangan-kemalangan sebegini berlaku. Kita boleh tengok dekat Facebook, dekat YouTube, dekat TikTok, ke mana-mana. Banyak kes bayi jatuh daripada atas ke bawah. Ada yang dapat sambut. Ada yang bomber dapat selamat. Tapi macam mana pula sebaliknya. Alright. So Acap rasa sampai sini je video Acap untuk kali ni. Alright, I see you guys. Assalamualaikum. Watch out lo. Bye.